Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pencara dan rakan-rakan. Kemudian kami akan membentangkan tajuk 18 iaitu halal dan toib dalam industri makanan, polisi dan pelaksanaannya di Malaysia. Berikut adalah nama pensyarah bagi kursus ini dan juga nama ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah Muhammad Azim Shah bin Amiruddin A169571. Yang kedua adalah Nur Hidayah binti Jalani A168753. Dan yang terakhir sekali adalah saya, Puteri Nur Syafawati binti Megat Muhammad Zain A168960. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi tajuk ini. Halal membawa maksud dibenarkan atau sah dan ia merupakan terma daripada Al-Quran. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, halal membawa maksud hukum perbuatan yang dibenarkan dalam Islam, dibolehkan atau tidak ditegah oleh syarak, dibenarkan atau diizinkan dan lawannya adalah haram. Toib pula merupakan sesuatu yang baik, suci, bersih dan berkualiti. Jadi, berdasarkan maksud halal dan toib, kita boleh katakan bahawa makanan yang dipilih perlulah dibenarkan atau sah di sisi Islam, iaitu makanan yang baik, bersih, suci dan berkualiti. Oleh itu, JAKIM telah mengeluarkan polisi bagi memastikan makanan yang dikeluarkan adalah halal dan toib. Berikut adalah logo halal di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayah binti Jalani. Saya akan menerangkan polisi halal dan toib dalam industri makanan. Polisi dalam industri makanan banyak di Malaysia, tetapi saya akan menerangkan beberapa sahaja. Antaranya Akta Perihal Dagangan 2011, Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011 dan Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan Penandaan 2011. Akta Perihal Dagangan 2011 atau APD 2011 digubal bagi menggantikan Akta Perihal Dagangan 1972. Pindaan APD 2011 telah membarui Undang-Undang Halal Malaysia, antaranya memperjelaskan tentang definisi halal yang kini lebih menyeluruh serta menyeragaman sijil dan logo halal oleh pihak berwibawa iaitu JAKIM dan MAIN atau JAIN. Pindaan APD 2011 memperluaskan bidang kuasa pegawai JAKIM dan MAIN atau JAIN dalam memperaku bahawa mana-mana makanan, barang-barang atau perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang atau perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang itu adalah halal mengikut Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011. Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011 memperihalkan suatu makanan atau barang-barang sebagai halal untuk menunjukkan makanan atau barang-barang itu boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam. Ungkapan tersebut berarti makanan atau barang-barang itu mengikut hukum syarak, seperti contoh tidak memabukkan, kedua tidak beracun dan memudaratkan kesihatan. Perintah Perihal Dagangan Perakuan Penandaan 2011 terdapat dua perakuan iaitu perakuan barangan di Malaysia dan perakuan barangan import. Bagi perakuan barangan di Malaysia, semua makanan dan barangan diperakukan sebagai halal oleh JAKIM dan ditandakan logo halal boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam. Perakuan barangan import, semua makanan dan barangan import dipasarkan di Malaysia harus mematuhi kehendak perakuan di atas dan ditulis Badan Persijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf. Bagi penandaan pula, semua makanan dan barangan hendak ditandakan mengikut logo halal dan Badan Persijilan Halal Luar Negara yang diiktiraf. Polisi yang lain iaitu Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Ini tidak menekankan tentang halal tetapi bertepatan dengan konsep halal dan thayyiban yang bermaksud sesuatu yang bersih, suci dan berkualiti. Pelaksanaan halal di Malaysia terbagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama permohonan sijil halal, yang kedua pemeriksaan produk halal dan premis, syarat-syarat penggunaan sijil halal dan logo halal, yang terakhir pemantauan dan penguasaan. Permohonan sijil halal. Proses permohonan sijil halal secara ringkasnya
pemohon perlu membuat permohonan secara dalam talian dengan menyediakan dokumen sokongan dan diemailkan kepada sectionprocess@gmail.com. Seterusnya, permohonan perlu menghantar aku janji sebagai perakuan bahawa semua maklumat yang dinyatakan adalah benar. Akhir sekali, hantar dokumen sokongan secara hard copy kepada bahagian pengurusan halal JAKIM. Pemeriksaan produk halal dan premis. Pemeriksaan akan dilakukan setelah permohonan selesai dengan memenuhi semua syarat yang ditetapkan dan bayaran perkhidmatan. Pemeriksaan ini akan dilakukan sekurang-kurangnya 2 orang pegawai, iaitu yang pertama, pegawai hal ehwal Islam dan seorang pegawai teknikal. Seterusnya, pemeriksaan semula akan dilakukan jika berlaku sebarang perubahan kepada produk seperti ramuan, premis dan lain-lain lagi. Laporan akan dihantar kepada mesyuarat panel pengesahan halal untuk diluluskan atau ditolak. Syarat-syarat penggunaan sijil halal. Pemegang adalah bertanggungjawab ke atas apa-apa penyalahgunaan atau penyelewengan sijil tersebut tertakluk kepada undang-undang dan peraturan. Boleh ditarik balik atau ditamatkan tempoh sah laku pada bila-bila masa sahaja. Tidak boleh diniaga, diberi pinjam, tukar milik, dipalsukan atau dipinda isi kandungannya dengan apa secara sekalipun. Dan sijil yang sah hendaklah dipamerkan pada setiap masa di alamat seperti yang dinyatakan dalam sijil. Akhir sekali, pemantauan dan penguatkuasaan. Semua pemeriksaan pemantauan akan dilakukan tanpa pemakluman awal dengan mengikut peruntukan MPHM 2014 dan semua peraturan yang sedang berkuat kuasa. Selepas pemantauan dilakukan, pegawai pemeriksa akan meninggalkan sesalinan notis pemantauan persetujuan halal Malaysia kepada syarikat. Kesimpulannya, setiap polisi mempunyai tujuannya. Tujuan JAKIM mengeluarkan polisi tersebut adalah bagi memastikan atau menjaga hak pengguna Malaysia yang beragama Islam agar mereka mendapatkan makanan yang dipastikan halalnya dan bersih serta tidak memudaratkan kesihatan mereka. Jadi, cara JAKIM melaksanakan polisi ini adalah dengan memastikan setiap produk makanan yang dijual mendapatkan sijil halal daripada mereka. JAKIM juga telah mengeluarkan garis panduan bagi pengeluar makanan mendapatkan sijil halal. Jadi, tiada alasan lagi untuk mereka yang ingin menjual atau mengeluarkan produk makanan untuk mendapatkan sijil halal daripada JAKIM. Akhir sekali, kita sebagai pengguna perlulah bijak dalam memilih makanan yang halal dan thayyib. Sekian, terima kasih.